As-Sunnah keperluan takwil dalam mengharungi cabaran. Pendahuluan. Di antara perkara yang diterima oleh setiap umat Islam adalah bahawa agama ini dilindungi oleh Allah dari sebarang percanggahan, pertentangan, kontradik dan konflik. Ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-82, Allah menjelaskan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabbur, di mana jika ia bukan dari wahyu ilahi, sudah tentu akan terdapat di dalamnya ikhtilaf atau percanggahan. Sebahagian dari aktiviti tadabbur adalah mengharmonikan apa yang kelihatan bercanggah pada teks wahyu. Demikian juga halnya dengan Al-Hadis. Seperti yang sedia dimaklumi, bahawa hadis juga adalah wahyu ilahi yang disampaikan atau diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksinya sendiri. Justru amat sukar diterima jika terdapat percanggahan dalam pengucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengenai percanggahan atau perbezaan yang kadang-kadang kita dengar orang memperkatakan tentangnya, itu adalah sebenarnya percanggahan zahir yang nampaknya tidak diketahui oleh mereka yang jahil lalu segera memberi hukum. Bagi menangani kes seperti ini, kita dapati ramai imam besar tampil mengulas dan membicarakan mengenai pengharmonian hadis sebagaimana yang telah disebut oleh Profesor Al-Lais sebentar tadi. Mereka bangkit mengkaji, membahas dan menetapkan peraturan dan kriteria bagi memastikan bahawa tidak ada percanggahan atau pertelingkahan antara ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang yang luas pengetahuannya dan mendalam kefahamannya sahaja mampu mengolah permasalahan tersebut. Muskil Al-Quran dan muskil As-Sunnah. Allah telah menyebut di dalam Al-Quranul Karim bahawa Dia telah menurunkan Al-Quran bukan dalam bentuk memberi kemuskilan. Di dalam surah Al-Qamar ayat ke-40, Allah menegaskan bahawa diturunkan Al-Quran itu dalam bentuk yang mudah untuk diambil pelajaran dan pengajaran. Muskil, jika pun ada, adalah dari sudut pembaca, disebabkan kekurangan ilmu dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu ia akan memberi kesan negatif. Antara kesan negatif itu ialah membuat tafsiran yang tidak selari dengan kehendak syarak. Lalu lahirlah berbagai ulasan yang bertentangan dengan syarak. Kalaupun ada muskil, Al-Quran itu bukan muskil pada zatnya, tetapi adalah muskil pada para pembacanya. Faktor timbulnya kemuskilan itu adalah kerana beberapa perkara. Antaranya ialah disebabkan oleh ketidakfahaman makna ayat Al-Quranul Karim. Contoh, apabila dibaca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kemudian diterjemahkan sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Keyakinan di dalam ayat ini difahami dalam bahasa Melayu adalah kepastian ataupun juga yakin. Pengertian begini memberi kesan negatif pada makna ayat, di mana ia menunjukkan bahawa setelah kamu beribadah dan telah datang keyakinan kepada kamu, maka cukuplah dan berhentilah dari menyembah Tuhan kamu. Sedangkan maksudnya tidak begitu. Maksud yakin di dalam ayat ialah kematian. Bagaimana boleh difahami yakin di situ adalah bermaksud kematian? Ini adalah merupakan satu contoh cabaran dan perlu dilihat bagaimana jalan penyelesaiannya. Sebab yang membawa kepada timbulnya kemuskilan itu adalah kerana ceteknya pemahaman terhadap teks Al-Quran dan Al-Hadis, kerana tidak menguasai bahasa Arab dari aspek ma'ani, balaghah, bayan, majaz, metafora, nahu, isti'arah dan lain-lain yang dikira sebagai zat bahasa itu sendiri. Sementara asbab wurud, ilmu tarjih dan lain-lain merupakan ilmu alat kepadanya. Kajian lepas,
Dari segi kajian lepas kita dapati telah ada cerdik pandai Islam yang menceburi bidang ini dan mereka menggunakan istilah yang konsisten pada ayat Al-Quran, iaitu muskil Al-Quran, tetapi sedikit berbeza pada teks Al-Hadis atau As-Sunnah. Pada As-Sunnah, ada yang menggunakan mukhtalaf, ada yang menggunakan mukhtalif, dan ada yang menggunakan muskil Al-Hadis. Topik ini adalah merupakan dua topik yang agak rumit dan saling berkait dengan muskil Al-Hadis. Kerumitan itu bukan kepada para alim ulama, tetapi kerumitan adalah pada persepsi orang-orang awam. Al-Mukhtalaf dibaca dengan kata nama kena buat atau Al-Mukhtalif dengan kata nama pelaku. Kedua-duanya adalah dibenarkan kerana natijah bacaan tersebut adalah sama, iaitu problem yang kelihatan pada mata kasar adalah bercanggah dan perlukan keharmonian. Keharmonian yang kita maksudkan dalam perbahasan ini adalah takwil. Di antara para ulama, ada yang membuat garis perbezaan antara mukhtalif dan mukhtalaf al-hadis dengan menyatakan perbezaan adalah dari sudut umum dan khusus. Kedua-duanya memberi tujahan yang sama, iaitu mengkaji dari sudut percanggahan dalam memahami makna hadis. Namun, mukhtalaf kelihatan adalah lebih khusus kepada melihat percanggahan yang berlaku di antara hadis-hadis sahaja dan cuba mengharmonikannya. Sementara, tujahan hadis muskil adalah berkaitan dengan semua jenis percanggahan yang terdapat pada hadis, lalu mendorong kepada pertentangan makna dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan realiti semasa, dengan sejarah, fakta sejarah, akal atau fenomena alam semula jadi. Percanggahan boleh juga berlaku disebabkan teks hadis itu sendiri tanpa elemen dari luar yang bercanggah dengannya. Justru boleh dianggap semua mukhtalaf adalah muskil, tetapi tidak semua muskil adalah mukhtalaf. Cabaran dalam menguruskan muskil dan mukhtalif. Daripada beberapa perbincangan tadi, dapat disebutkan bahawa mukhtalaf terjadi apabila terdapat dua atau lebih hadis yang mempunyai perbezaan makna tanpa diketahui konteks hadis-hadis tersebut. Kefahaman yang sedia ada dicanggah oleh perbezaan makna pada hadis yang baru mendatang. Sementara muskil terjadi akibat kesamaran. Ia berlaku disebabkan percanggahan zahir pada teks hadis atau juga pada ayat Al-Quran itu sendiri akibat kesamaran. Kemungkinan terjadi percanggahan disebabkan oleh kesamaran pada teks Al-Quran dan Al-Hadis atau disebabkan oleh dua hadis atau lebih yang mempunyai perbezaan makna atau disebabkan oleh teks hadis kelihatan bercanggah dengan akal dan berbagai sebab lagi. Antara cabaran yang boleh disenaraikan di sini ialah seperti berikut. Pertama, keperluan menentukan status hadis. Kedua, mengetahui batas sempadan muskil dan mukhtalif. Ketiga, menguji kecekalan para pakar dalam bidang ilmu wahyu. Keempat, kerenah dalam mencari keharmonian. Kelima, keupayaan menguasai ilmu wurud al-hadis. Takwil satu mekanisme dalam merungkai muskil dan mukhtalif. Takwil dijangka merupakan jalan keluar terbaik bagi merungkai kemuskilan Al-Quran dan Al-Hadis dan mukhtalif pada sunnah. Ia merupakan satu usaha untuk mencari titik temu antara dua hadis yang kelihatan bercanggah makna berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan oleh pakar hadis. Sebagaimana bagi muskil ialah dengan membuat pengamatan tajam lagi mendalam terhadap beberapa kemungkinan makna dengan mencari sandaran yang boleh membantu menyokong maksud yang dicari. Antara bentuk takwil ialah, pertama, perlukan takwil kerana bercanggah dengan hakikat sejarah. Kedua, pengetahuan tarikh nuzul ayat membantu takwilan. Ketiga,
menggunakan berbagai ilmu alat bagi memungkinkan takwil. Keempat, muskil yang dipaparkan pada teks hadis. 5. Perbezaan antara kata-kata Nabi dengan perbuatan baginda. 6. Kelihatan bercanggah namun sebenarnya tidak. 7. Percanggahan antara zahir ayat dengan hadis Nabi. 8. Berbagai naratif tetapi hakikatnya adalah satu. Kesimpulan, kajian berkenaan muskil dan mukhtalif ini agak baru bagi masyarakat kita di Malaysia. Ia besar kemungkinan jarang disentuh dalam pengajian umum. Kajian ilmiah mengenainya pun masih belum teratur, malah kelihatan menjadi milik seseorang sarjana bergantung kepada keupayaannya. Dan dengan kata lain, masih belum ada satu penjana yang menggarap ke arah satu kesatuan pemikiran yang bertertib dan berdisiplin. Mengemukakan solusi bagi setiap perbezaan yang kelihatan pada mata kasar bercanggah adalah satu usaha yang mulia. Namun, untuk sampai ke tahap itu, para pengkaji hendaklah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan juga syarat-syarat luaran yang dikategorikan sebagai ilmu alat. Perbincangan mengenai topik ini memberi kredit yang besar dalam mendukung wahyu sama ada Al-Quran maupun As-Sunnah bahawa tiada percanggahan internal